Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang, edisi malam 14 Ogos 2021. Bersama saya Syazli Sufi Cik Unit. Kerajaan Pahang menyumbang sebanyak RM86,200 kepada 862 pemandu e-hailing berdaftar di daerah ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, ini bertujuan mengurangkan sedikit bebanan yang ditanggung para pemandu berkenaan. Kalau 1 Jun lalu, pihak Kerajaan Negeri juga telah menyampaikan sumbangan bantuan prihatin kepada pemandu-pemandu teksi sebanyak 800 lebih bulan 6 yang lalu. Ini adalah fasa yang kedua untuk pemandu-pemandu e-hailing yang melibatkan pemandu Grab, pemandu Maxin dan juga Taxiku. InsyaAllah dengan sumbangan ini dapatlah meringankan beban. Yang Kerajaan Negeri mengharapkan supaya mereka akan terus pertama untuk mengusulkan kegiatan perkhidmatan pengangkutan ini kepada masyarakat, memberi kemudahan walaupun dekat sekarang ni yang agak keadaan COVID makin meningkat di Pahang, terutamanya di Pantai ni. Jadi kita mintalah supaya pemandu-pemandu ni mematuhi juga SOP di mana customer atau pelanggan perlu, kita dipahamkan ada yang perlu scan scan dan juga memakai penutup muka dan yang pentingnya penjarakan. Ini bukan saja kepada pemandu teksi, juga kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan kemudahan yang disediakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas Majlis Pengagihan Bantuan Prihatin Pahang BPP COVID-19 tahun 2021 Fasa 2 kepada 430 pemandu e-hailing di perkarangan Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan MBK secara pandu lalu. Turut hadir Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Husin dan Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Noh Azmaliza Kulah. Beliau turut meminta para pemandu dan penumpang perkhidmatan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika memandu. Sementara itu, salah seorang penerima Encik Alman Yusriman Abu Bakar, 44 tahun berkata, dia bersyukur dengan bantuan yang diberikan Kerajaan Pahang ini. Saya baru 2 bulan ditambahkan kerja pengurangan kekurangan. So buat masa sekarang saya buat kerja sampingan macam ni je lah. So dengan bantuan ini bolehlah beli barang-barang keperluan asas sikit. Saya bersyukur lah dengan keadaan sekarang ni. Bantuan kepada pemandu e-hailing ini merupakan bantuan fasa kedua selepas Kerajaan Negeri memberikan bantuan serupa kepada kira-kira 800 pemandu teksi pada 1 Jun lepas. Kerajaan Pahang melalui Majlis Bandaraya Kuantan MBK menanam 50 pokok bakau jenis bakau minyak dan bakau kurap di pinggiran Sungai Kuantan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Husin berkata, penanaman pokok bakau ini bertujuan memastikan kelestarian ekosistem. Beliau berkata penanaman pokok bakau ini juga adalah bagi memperkaya dan memperkukuhkan lagi sumber nutrien tanah kawasan ini yang menjadi habitat bagi flora dan fauna. Beliau berkata demikian selepas menanam pokok bakau dalam program penyelenggaraan laluan pejalan kaki di pinggiran Sungai Kuantan di Kuantan. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda dan Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Noh Azmaliza Kulah. Beliau berkata selain penanaman pokok bakau ini, pihaknya juga dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang turut menyelenggara kawasan berkenaan. Pihaknya juga menyelenggara pokok mati di sepanjang laluan pejalan kaki ini bagi memastikan ianya selamat dan terjaga rapi bagi memudahkan orang ramai untuk menggunakannya. Pahang mencatatkan sebanyak 794 kes baharu COVID-19 hari ini
dengan daerah Kuantan paling tinggi kes direkodkan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 312 kes, diikuti Bentong 98 kes dan Maran 81 kes. Selain itu, Temerloh mencatatkan sebanyak 62 kes, Jerantut 75 kes, Cameron Highland 73 kes, Rompin 36 kes, Bera 25 kes, Lipis 14 kes, Pekan 10 kes dan Raup 8 kes. Kluster Jalan Lim Holek, Kluster Bukit Rangin masing-masing di Kuantan, Kluster Kampung Orang Asli Terisu di Cameron Highland dan Kluster Bunut Jin di Temerloh. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang meminta orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19 ini. Semua pihak perlu bekerjasama dan bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kerajaan Pahang menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada penduduk orang asli di Kampung Bangkong di Jerantut yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah. Beliau berkata sumbangan ini membuktikan Kerajaan Pahang sangat prihatin terhadap nasib rakyat di negeri ini yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Katanya Kerajaan Pahang pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Wan Nurul Diwan Ismail sentiasa memikirkan cara untuk membantu rakyat yang terkesan ini. Sementara itu katanya beliau turut mengadakan lawatan ke program vaksinasi COVID-19 peringkat daerah Jerantut yang melibatkan seramai lebih 500 penerima. Turut hadir Pegawai Daerah Jerantut, Puan Khairun Nisa Aris, Pegawai Perubatan Kesihatan Awam Jerantut, Dr. Amir Faizal, Datuk Muhammad Khairi dan Naib Ketua UMNO Bahagian Jerantut Yang Hormat Datuk Rizwan Mansur. Seorang mangsa kebakaran, Encik Mas Wijaya bersama 3 ahli keluarganya yang lain menerima bantuan daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB. Berdasarkan satu hantaran di laman Facebook milik MUIB baru-baru ini, Encik Mas Wijaya dan keluarganya telah menerima bantuan wang tunai berjumlah RM2,000 dan barangan keperluan asas yang lain. Rumah Encik Mas Wijaya yang terletak di Felda Keratung 1 Muazzam Shah itu telah hangus dalam kebakaran namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketika kebakaran berlaku, orang ramai dan jiran tetangga telah berusaha bagi membantu mengawal kebakaran supaya tidak merebak ke rumah berhampiran sementara menanti pasukan bomba dan penyelamat tiba. Walau bagaimanapun, keadaan api yang marak telah memusnahkan keseluruhan rumah Encik Mas Wijaya. Menurut Encik Mas Wijaya, seorang kakaknya lemas ketika mengharungi asap tebal untuk menyelamatkan diri daripada kebakaran terbabit dan kini telah beransur pulih setelah menerima rawatan di Hospital Muazzam. Pihak MUIB berharap supaya Encik Mas Wijaya dan keluarganya dapat bersabar dan tabah menghadapi ujian ini dan diberikan kekuatan untuk menempuhi kehidupan selepas ini. Perusahaan ladang madu kelulut Pak Ya merancang strategi pemasaran e-dagang bagi memastikan perusahaan tersebut dapat terus bertahan di dalam industri meskipun negara masih bergelut menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini. Pengusaha ladang madu kelulut Pak Ya, Encik Haziman Zakaria, 29 tahun berkata, cabaran ketika ini perlu diharungi dengan memanfaatkan teknologi sedia ada bagi memasarkan produk bagi meneruskan kelangsungan perusahaan yang telah dimulakan sejak 2016 lagi. Penularan pandemik COVID-19 kali ini menyumbang kepada peningkatan trend pembelian atas talian dan mereka mensasarkan untuk meningkatkan kebolehpasaran produk secara atas talian dengan mempelajari
dan membina strategi pemasaran yang kukuh untuk menarik minat pembeli. Jelasnya, pengurusan Madu Kelulut Pak Ya turut merancang menghasilkan produk hiliran berasaskan madu kelulut yang mempunyai nilai komersial yang tinggi, di mana pihaknya masih lagi bereksperimen dengan beberapa idea seperti penghasilan produk makanan yang berasaskan madu kelulut yang berpotensi untuk dikomersialkan. Mereka juga berhasrat untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan kepada pengusaha madu kelulut yang ingin memulakan perusahaan madu kelulut secara kecil-kecilan, di mana mereka sedang membangunkan satu produk sarang kelulut yang sesuai untuk ruang halaman yang kecil dan lebih mesra alam. Katanya projek ini adalah hasil jalinan kerjasama di antara pihak Madu Kelulut Pak Ya dan pelajar universiti yang kini dalam proses pendaftaran paten dan dilihat mampu berdaya saing dan mempunyai nilai keboleh pasaran dengan menggunakan teknik pemecahan koloni. Beliau berharap menerusi pelbagai inisiatif dan strategi yang dirancang ini akan dapat membantu perusahaan madu kelulut untuk terus bertahan di samping memenuhi permintaan dan peminat madu itu sendiri. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.